Kementerian Belia dan Sukan Sabah perlu gerak program sesuai untuk promosi gaya hidup sihat. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya langsung ke Kota Kinabalu bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran. Ya Sahih, Kementerian Belia dan Sukan Sabah disaran menggerakkan program yang sesuai untuk belia seperti komuniti sukarelawan Belia Sabah bagi mempromosi gaya hidup sihat di dalam komuniti. Saranan itu disuarakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor ketika merasmikan Karnival Belia Sabah 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Datuk Haji J berkata sejajar slogan Yakin Boleh dan Belia Sabah Maju Jaya bagi Karnival Belia Sabah, ia sesuai bagi Kementerian Belia dan Sukan memfokuskan untuk menghidupkan semula rakan muda yang mempromosikan 10 gaya hidup sihat. Kementerian lain yang mempunyai kaitan dengan belia juga dicadang melaksanakan program pembangunan belia mengikut kecenderungan masing-masing dan portfolio setiap kementerian. Antaranya kerjasama KBSS dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi mempromosi dan menarik minat belia dalam pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Haji J berkata kerajaan negeri akan melaksana program menyediakan belia di Sabah dengan kemahiran teknologi cloud dan AI. Dalam majlis ini, Amran Jining dan Wong Chu Wun dinobatkan penerima anugerah Perdana Belia Negara 2024 peringkat negeri kategori lelaki dan wanita, manakala kategori persatuan dianugerahkan kepada rakan muda Tawau. Lebih 30,000 penduduk di Pulau Bumbum akan menikmati pakej internet lebih murah iaitu RM49 pada kelajuan 100 megabit per saat apabila siapnya projek Point of Presence POP di Menara Balimbang Sekolah Kebangsaan SK Pulau Bumbum. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata SK Balimbang dijadikan hub penyediaan infrastruktur berkenaan bagi membolehkan komuniti sekitar menikmati jalur lebar berkelajuan tinggi yang lebih stabil, pantas dan murah. Jelas Fahmi, kemudahan itu memberi impak tinggi terhadap sektor pendidikan, pelancongan dan ekonomi, terutama mereka yang tinggal di luar bandar. Melalui pelaksanaan projek ini, kita harap lebih ramai yang akan dapat memanfaatkan. Secara keseluruhan, sebanyak 437,000 premis akan tersedia dengan perkhidmatan infrastruktur jalur lebar berkelajuan tinggi apabila projek POP ini selesai. Manfaat ini diperoleh melalui pelaksanaan POP Fasa 1 dengan perancangan 630 POP dan POP Fasa 2 dengan perancangan 3,693 POP. Fahmi menyatakan demikian semasa mengadakan tinjauan projek berkenaan di SK Balimbang Pulau Bumbum. Sehingga Mei 2024, sebanyak 1,044 POP daripada 4,307 POP telah disiapkan dan daripada jumlah itu, 59 POP telah siap sepenuhnya di Sabah. Kerajaan menetapkan sasaran 30% penyertaan syarikat tempatan berskala kecil dalam sektor industri melibatkan perkhidmatan minyak dan gas serta peralatan di negeri ini. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga pengurusi SMJ Energy Sdn Bhd berkata setakat ini hanya 13% penyertaan syarikat tempatan berskala kecil dalam sektor tersebut berbanding perolehan kontrak oleh syarikat gergasi. Ke arah itu, Sabah Local Content Council SLCC diwujudkan sebagai usaha membantu dan memantau penglibatan syarikat tempatan dalam bidang berkenaan. Saya dipahamkan salah satu daripada punca kenapa penyertaan dan penglibatan syarikat-syarikat daripada Sabah ini yang agak rendah ini ialah kerana kapasiti atau kemampuan untuk mengambil bahagian dalam tender-tender yang melibatkan skill atau kemahiran yang mungkin belum ada di kalangan syarikat-syarikat kita. Datuk Masidi ditemui media selepas melancarkan Sabah Local Content Council SLCC di Kota Kinabalu.
Jelasnya, SLCC akan mengadakan perbincangan dengan syarikat gergasi dalam industri tersebut bagi membantu serta memberi peluang kepada syarikat tempatan menerusi program mentor-menti. Sektor hiliran lada perlu diperkasakan di Sabah. Ini berikutan permintaan tinggi terhadap produk berasaskan lada dalam kalangan masyarakat tempatan di samping menjadi tarikan kepada pelancong yang datang berkunjung ke Sabah. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Chan Fong Hin menyatakan demikian selepas merasmikan penutupan bengkel pembangunan Agropreneur Lada Siri 4 2024 di Kota Kinabalu. Because not many people they aware of there is potential to tanam lada di Sabah ini. Dan Sabah ini merupakan destinasi pilihan untuk dikunjungi oleh pelancong. One of it is from Korea Selatan. Dan Korea Selatan ini memang mereka suka, mereka minat dengan lada kita ini. So this is a good market for us to sell it to the tourists when they come here. Bengkel anjuran Lembaga Lada Malaysia ini bertujuan untuk membangunkan penglibatan usahawan hiliran lada yang berdaya saing, berinovasi dan dinamik dalam penghasilan produk. Kita dapat membuka minda dan mengetahui bidang baru yang mana lembaga lada ini akan jauh dan banyak berpotensi dan dia secara tidak langsung boleh meningkatkan ekonomi lah sebab hasil daripada produk-produk lada ini yang bakal kami peserta akan buat itu akan meningkatkan ekonomi. Sangat membantulah ini program sebegini dan saya berharap lembaga lada ini terus memberi sokongan kepada kami lah dalam memberi kami terus peluang dan peluang lagi untuk mencari langkah untuk kami mengorak langkah di dalam bidang usahawan hiliran lada ini. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah memeterai perjanjian persefahaman penempatan satelit portal pekerjaan negara atau My Future Jobs pertama di Sabah dengan Politeknik Sandakan. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, kerjasama itu antara pendekatan Perkeso membantu graduan Politeknik Sandakan merancang kerjaya mereka selepas tamat pengajian. My Future Jobs menjadi platform untuk pelajar mengemaskini data merangkumi kepakaran kelayakan akademik untuk dipadankan dengan keperluan pekerjaan yang ditawarkan industri. Politeknik Sandakan ini yang terpilih sebenarnya. Jadi kami ingin meletakkan satu pendekatan strategik kepada graduan PSS ini untuk memastikan perjalanan kerjaya mereka selepas mereka menamatkan pengajian di Politeknik ini, ke mana hala tuju mereka. Dr. Muhammad Ali ditemui media sempena Expo Kerjaya TVET 1.0 Politeknik Sandakan. Pelancaran My Future Jobs ini disempurnakan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud. Showcase Sandakan FM sempena Karnival Keamatan Peringkat Daerah Sandakan meriah dengan kehadiran lebih 2,000 pengunjung. Showcase anjuran bersama Majlis Perbandaran Sandakan itu menampilkan persembahan hiburan artis tempatan, peragaan pakaian pelbagai etnik serta penampilan untuk ngadau Keamatan Peringkat Daerah Sandakan. Menurut Pengurus Penyiaran Sandakan, Sugiman Rafai, penglibatan Sandakan FM menjayakan karnival ini seiring dengan peranannya sebagai radio tempatan yang menyampaikan perkhidmatan serta mendekati golongan sasar melalui pelbagai platform. Kita menampakkan di sini satu kerjasama yang cukup baiklah kepada semua yang terlibat, para artis, pengaruh media sosial dan juga warga Sandakan FM bersama-sama dengan pihak Majlis Perbandaran Sandakan di sini. Karnival Keamatan yang berlangsung di perkarangan Taman Tun Razak ini dimeriahkan lagi dengan pameran rumah etnik mewakili suku kaum yang terdapat di daerah Sandakan. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Suaran, terima kasih.